Saya masih lagi bersama saya, Hafiz Rosidi dan juga Afizi Azaman. Kita membincangkan mengenai perkembangan COVID-19 dan juga perkembangan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan hari ini PKP memasuki hari ke-12 dan kalau kita lihat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini semestinya memberikan impak kepada pelbagai sektor pekerjaan dan limitasi pergerakan yang diberikan ini kepada skop pekerjaan ini iaitu kepada skop terutama kepada skop non-essential seperti industri seni memberikan tamparan hebat kepada mereka. Justru kerajaan telah pun mengumumkan pakej rancangan ekonomi dengan tagline kalau kita dengar sebelum ini No One Left Behind yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu memberikan kelegaan kepada seluruh isi rumah. Dan kita juga ingin mendapatkan dari segi industri penggiat seni dan juga mereka yang sudah lama berkecimpung dalam industri seni ini. Kita bersama dengan pengarah urusan KRU Studio Sdn Bhd, Datuk Norman Abdul Halim. Datuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Macam mana hari ke-12 PKP ini? Agaknya semuanya baik saja, Datuk? Alhamdulillah, saya banyak buat kerja kat rumah ni. Okey, baik Datuk. Kita nak terus kepada perbincangan kita. Datuk, sebelum kita nak mengulas lebih lanjut mengenai isu ni, orang ramai sebenarnya di luar tu macam tak faham. Penggiat seni ni mereka hanya merujuk kepada artis, kepada mereka yang mempunyai nama, berpendapatan tinggi dan sebagainya. Sebenarnya dari segi penggiat artis, penggiat seni dan juga artis ini adalah dalam kalangan mereka yang daripada di sebalik tabir juga. Mungkin Datuk dapat jelaskan kepada orang ramai mengenai kesilapan pemahaman mereka mengenai penggiat seni ini. Ya, ramai. Contohnya bakas di jalanan ataupun kita lihat pelukis ataupun mereka yang terlibat dalam seni persembahan, penari dan sebagainya. Semua itu dikategorikan sebagai artis. Jadi memanglah merekanya semuanya terkesan dengan PKP ini dan kerana mereka tidak dapat beraktiviti, malah penerbit juga walaupun bukan dikategori sebagai artis juga terkesan kerana filem-filem yang ditayangkan di program diberhentikan. Jadi semua ni memberikan kesan kepada semua yang terlibat dalam kegiatan. Malah bukan kami sajalah, seluruh ekonomi Malaysia terjejaslah. Datuk, bagaimana pula dengan pakej rancangan ekonomi yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari Jumaatnya? Adakah golongan seni mendapat pembelaan sewajarnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini yang dilanjutkan lagi kepada 14 April? Sebenarnya kita dalam konteks ini kita kena lihat di mana artis ataupun mereka terlibat dalam mana-mana industri sekalipun, semuanya rakyat Malaysia. Jadi kita tak boleh asing-asingkan yang simpulan ni dapat itu, simpulan ni dapat ini dan sebagainya. Kalau saya lihat dari segi pakej rancangan prihatin ini, dia merangkumi pelbagai sektor ataupun mereka daripada pelbagai latar belakang. P40, M40, tak pernah kita dengar sangatlah M40 dapat apa-apa kan. Tapi kalau kita lihat mereka bujang yang berkahwin dan sebagainya, semuanya mendapat banyak bantuan. Jadi saya merasakan bahawa kita lihat di sudut itu semua diberikan perhatian yang sama rata. Kecuali apabila kita lihat dalam industri seni ini kerana kita terjejas, malah bukan kita saja, sektor pelancongan terjejas, macam-macam lah, retail sektor dan sebagainya. Kita kena lihat bagaimana pula kita nak bangun semula. Jadi saya rasa warga industri harus sedar bahawa pengumuman oleh Yang Perdana Menteri itu adalah secara makro. Kalau kita lihat secara mikronya pula, kita kena lihatlah agensi-agensi berkaitan seperti Finas, RTM, mungkin mereka boleh perbanyakkan lagi penerbitan dan sebagainya dalam tempoh 1 bulan ini yang kita tidak dapat buat apa-apa aktiviti ekonomi ya. Dan bagi mereka yang paling terjejas, saya rasakan mereka terlibat dalam seni persembahan. Kerana saya rasa selepas ini pun mungkin aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai mungkin terkesan ya. Termasuklah mereka-mereka yang mengeluarkan filem di program pun saya rasa akan ada sedikit banyak kesannya. Tetapi apa yang sekalipun kita kerana harungi ini bersama dan mudah-mudahan kita cari solution lah, cari bagaimana kita mengatasi masalah ini. Datuk, kalau kita lihat baru-baru ini beberapa artis lah yang seperti memperjuangkan nasib-nasib penggiat seni ini, dan kita tahu kalau di dalam industri seni ini terdapat pelbagai persatuan dan terdapat juga pelbagai kelab-kelab yang memperjuangkan artis ini. Dan kita nak lihat dalam situasi begini bagaimana agaknya performance ataupun prestasi kelab-kelab ini berperanan dalam memperjuangkan nasib artis yang mungkin ada sebilangan artis yang sebelum ini menyatakan artis terpinggir daripada pakej rancangan dibentangkan oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Mungkin ini kita nak dengar pendapat daripada Datuk sendiri. Tertinggi itu saya rasa tidaklah. Semuanya dapat sama rata kan. Kita ni artis pun kita kena lihat kita ni pun seperti mana
pekerja di sektor-sektor lain juga, kita sama je. Mereka semua terjejas, kita pun terjejas. Dan apa yang pastinya pakej yang diberikan adalah pakej yang sama rata. Tapi persatuan-persatuan yang menyorakan pandangan mereka ni mungkin melihat dari sudut mikronya lah. Bagaimana membantu ahli-ahli mereka. Saya rasa itu satu perkara yang dipuji juga, wajar. Dan mungkin agensi-agensi berkaitan boleh ambil perhatian lah. Saya percaya dana untuk penerbitan, malah saya dapat maklumat bahawa macam contoh Sinas menyediakan dana bagi penerbitan kandungan kreatif termasuklah filem, dokumentari dan sebagainya. Di mana pihak penerbit akan membuat pitching dan apabila sekiranya berjaya dan mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi sebenarnya itu adalah satu perkara yang baik dan saya rasa bagi golongan yang terlibat dalam aktiviti penerbitan dalam penerbitan kandungan kreatif ini pastinya akan dapat kesan positif daripada sini. Cuma pengumuman daripada yang amat berhormat Perdana Menteri adalah untuk secara keseluruhan, secara makro. Tapi kalau secara khususnya, pastinya Sinas, RTM dan pelbagai agensi berkaitan kerajaan juga boleh bantu dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Tapi saya katakan tadi, yang terkesan yang besar adalah golongan seni yang berkaitan dengan seni persembahan. Jadi saya rasa mungkin JKTN boleh mainkan peranan ataupun mana-mana agensi yang boleh melihat macam mana nak mewujudkan peluang pekerjaan seperti ini. Datuk, dalam masa yang sama juga saya ingin bertanyakan kepada Datuk jika Datuk sudi berkongsikan Datuk sendiri mempunyai KLU Studios dan jangkaan anggaran yang boleh Datuk nyatakan ada jumlah kerugian yang boleh kita estimate ataupun dan juga satu lagi berapa lama sebenarnya industri seni ini boleh bangun daripada tempoh kepada kestabilan, dapat stabil kembali seperti sedia kala selepas PKP ini habis. Ya, bagi kami memanglah kesan yang sangat besar kerana kami ada komitmen ke luar negara, ke dalam negara dan sebagainya dengan tanggungan bebanan overhead dan sebagainya. Pastinya kos itu berjalan juga, tidak berhenti apabila PKP itu dilaksanakan. Jadi kerugiannya kita anggarkan lebih kurang 500-600 ribu ringgit sebulan dan itu adalah kerugian yang terpaksa ditanggung oleh syarikat. Dan apabila kita buka semula, pastinya kita baru nak mulakan balik operasi itu, dia akan makan masa lagi. Jadi memang akan pecah jutaan ringgit. Dan apa yang pastinya aktiviti-aktiviti selepas ini, saya berharap apabila kita buka balik operasi, masyarakat ataupun ekonomi dapat bergerak maju. Dan saya rasa pakej rancangan ekonomi ini ada sikit banyak membantu sentimen keyakinan pengguna juga. Jadi di sini ini adalah penting kerana apabila wang berada di tangan pengguna, mereka terus melanggan. Jadi insya-Allah kita industri dapat dibangunkan dengan kadar segeralah. Tapi apa yang pastinya, apa yang berlaku di Malaysia ini bukanlah satu perkara yang unik. Satu dunia macam ni. Saya semalam ada conference call dengan Germany dan juga Denmark dan sebagainya. Saya ada few collaboration dengan dua negara ni. Mereka cakap benda yang sama. Jadi dan pakej rancangan ni kalau kita lihat di Amerika lagi besar. $2 trilion dan di Europe, di Germany contohnya dia menyediakan dana 50 bilion euros untuk seni dan culture. Jadi sebenarnya apa yang kita buat ni adalah untuk berdasarkan kemampuan kita sendiri. Jadi kita cubalah sama-sama bangunkan balik semula ekonomi negara kita selepas tamat tempoh PKP ini dan insya-Allah dengan usaha gigih kita akan dapat majukan balik perniagaan masing-masing dalam tempoh 3 bulan hingga 6 bulan lepas kita membuka operasi. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian itu tadi dan seperti yang nasihat daripada Datuk, saya rasakan boleh kita rakyat Malaysia untuk tempoh beberapa bulan selepas tamatnya PKP ini mungkin kita boleh berbelanja secara domestik dahulu. Tengok filem-filem tempatan dan sebagainya, belanja percutian dan sebagainya, bercuti dalam negara dulu, betul tak Fizi? Kita bantu pulihkan kewangan dalam negara. Kita orang kata kita support lokal terlebih dahulu sebelum kita pergi ke luar negara dan sebagainya. Betul Datuk? Baik, terima kasih pengarah urusan KRU Studios Sdn Bhd Datuk Norman Abdul Halim atas perkongsian, atas pendapat sebentar tadi. Dan nampaknya Awani Pagi berakhir di sini. Banyak yang kita kongsikan kepada anda mengenai COVID-19 dan juga tempoh PKP dan sebagainya. Segala perkembangan terkini anda boleh dapatkan di laman web astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Sekian daripada kami, Hafizah Zaman. Dan saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.